Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan keempat ingin membentangkan tentang pengurusan organisasi. Organisasi yang dipilih ialah organisasi UR by Switch. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Fatin Nur Syakira binti Karul Anwar, seterusnya Khadijah, Razin Amira, Nur Syuhada Akmal dan Natasha Elmina. Yang tertera merupakan isi kandungan dalam pembentangan pengurusan organisasi UR by Switch kami. Yang pertama, kami akan menerangkan tentang pengenalan, seterusnya objektif kajian, kajian literatur, topik perbincangan, kesimpulan dan akhir sekali etika profesional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khadijah binti Nasir dan saya akan membentangkan pendahuluan untuk kajian ini. Pengurusan merupakan suatu aktiviti perancangan dalam sistem tugas dan tanggungjawab sesebuah organisasi. Proses pengurusan dipengaruhi oleh matlamat, objektif, visi dan misi organisasi tersebut. Sesebuah organisasi perlu peka dan memainkan peranan yang penting dalam memastikan pengurusan mereka lebih cekat dan tersusun. Pengurusan yang terperinci dan baik menjadi tunjang belakang dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Kini, sistem pengurusan konvensional menjadi dasar dan amalan dalam banyak dan kebanyakan organisasi maju. Sistem pengurusan konvensional ini menjadikan material dan urusan duniawi sebagai fokus dan matlamat utama, sedangkan peranan agama hanya terhad kepada lingkungan peribadi sahaja. Ini bercanggah kepada etika pengurusan Islam yang menitik beratkan kebahagiaan sejagat. Sebagai umat Islam, kita segala usaha tidak sepatutnya hanya untuk mengejar keduniaan semata-mata. Terdapat dua objektif kajian dalam pembentangan ini. Yang pertama, untuk mengetahui ciri-ciri pengurusan di organisasi bukan Islam. Dan yang kedua, untuk mengenal pasti elemen-elemen Islam yang diterapkan dalam sesebuah organisasi bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razlin Amira binti Raizat dan saya akan sambung pembentangan pada hari ini dengan tajuk maksud pengurusan dan organisasi. Maksud pengurusan mengikut kepada Harold Kuhns ialah proses merancang dan memelihara persekitaran apabila individu bekerja bersama-sama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat terpilih dengan berkesan. Pada masa kini, kita tak dapat lagi asingkan pengurusan dengan kehidupan manusia. Malahan, pengurusan merupakan satu proses sosial selaras dengan perkembangan dalam komuniti di sekeliling yang sering dikaitkan rapat dengan pengurusan sebuah keluarga. Apabila pengurusan tidak dijalankan dengan betul, pelbagai masalah akan timbul. Seterusnya, maksud organisasi ialah gabungan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama secara berkoordinasi bagi mencapai sesuatu hasil atau matlamat. Untuk mendapatkan pengurusan yang berkesan, seorang pengurus haruslah dapat mengorganisasikan sumber-sumber manusia fizikal seperti pemasaran, pengeluaran dan kewangan dalam cara yang betul dan wajar. Perorganisasian pula sebagai penyusunan sumber-sumber organisasi tersebut dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat dan objektif tercapai. Okey, saya akan sambung pembentangan saya pada hari ini dengan tajuk kajian literatur pada perbezaan pengurusan Islam dan konvensional. Pengurusan Islam menjadikan dalil nakli dan dalil akli sebagai sumber ilmu utama mereka. Dalil akli ialah berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah, manakala dalil akli berpandukan ijma' ulama' dan qiyas. Kedua-dua sumber ini sewajarnya diambil kira dalam memformulasikan suatu set etika pengurusan Islam. Sumber ketuhanan iaitu nakli yang bersifat mutlak akan menghasilkan nilai-nilai yang universal, tetap, pasti dan sempurna. Manakala sumber kemanusiaan iaitu akli yang bersifat terbatas. Okey. Dari segi pengurusan konvensional pula, mereka bersumberkan daripada kemampuan akal, naluri dan pengalaman. Melalui penggunaan akal manusia,
Mereka dapat memikirkan pelbagai perkara dari berbagai sudut, mampu membezakan antara nilai yang baik ataupun buruk yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Sementara itu, pengalaman silam semestinya tidak selalu tepat dan keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman lepas mungkin tidak sesuai untuk diimplementasikan pada masa kini. Seterusnya, perbezaan antara pengurusan Islam dan konvensional yang dapat dilihat adalah dari aspek matlamat pengurusan tersebut. Dari pengurusan Islam, matlamat mereka ialah untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat serta untuk mendapatkan keredaan Allah. Dengan menghayati falsafah tauhid, umat Islam tidak akan berani untuk melakukan sebarang penyelewengan, kezaliman dan kerosakan kerana mereka takut akan azab di akhirat kelak. Manakala dunia pula hanya bersifat sementara dan merupakan pinjaman daripada Allah SWT untuk persiapan di hari akhirat. Namun ini tidak bermakna Allah menyuruh manusia meninggalkan hal-hal keduniaan yang menumpukan 100% kepada ibadat. Hal ini kerana Islam menganjurkan perseimbangan antara dunia dan akhirat. Manakala matlamat pengurusan konvensional pula adalah untuk memaksimumkan produktiviti dan keuntungan. Hal ini membawa maksud mereka hanya memikirkan tentang kekayaan sahaja tanpa memikirkan kualiti produk yang bakal diterima oleh pelanggan. Jelaslah bahawa pengurusan ini hanya bekerja untuk mendapatkan ganjaran dalam jangka yang pendek berbentuk kepuasan diri dan kehidupan di dunia yang mewah semata-mata. Okey, aspek yang terakhir yang dapat kita lihat dari segi pengurusan Islam dan konvensional ialah membuat sesuatu keputusan. Pengurusan Islam mengamalkan sistem syura dalam setiap urusan. Menurut Mustafa Haji Daud, syura bermaksud permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan umat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan mereka berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Apabila keputusan yang terbaik dilakukan, semua pihak dapat memahami dan menghayati keputusan tersebut tanpa sebarang salah faham. Manakala pengurusan konvensional pula membuat keputusan dengan gaya berfikir, inovasi dan kreativiti yang dihasilkan bebas tanpa kawalan. Perkara sebegini akan menimbulkan ketidakpuashatian dari sebarang pihak lain kerana tidak mendapat kata sepakat atau sokongan sebelum menetapkan suatu keputusan. Isu keadilan cukup relevan dan penting untuk dijadikan ukuran dalam perlakuan beretika kerana semua pihak yang berkepentingan mempunyai hak mereka yang tersendiri untuk memberikan suara secara langsung ataupun tidak langsung. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ciri-ciri pengurusan Islam. Yang pertama ialah bersifat Rabbani. Hal ini demikian kerana sistemnya adalah berlandaskan kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Sistem pengurusan Islam bukanlah satu sistem yang direka dan dicipta oleh manusia. Sebaliknya, merupakan satu sistem yang dicipta dan diturunkan sendiri oleh Allah SWT melalui perantaraan Rasul yang dilantik. Jelaslah bahawa pengurusan Islam adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Perkara yang boleh berubah ialah berhubung dengan aspek-aspek teknikal dan pelaksanaan yang sememangnya perlu dikembangkan serta disesuaikan dengan pelbagai keadaan, masa dan persekitaran. Walaupun aspek ini boleh dipindah dan diubah, tetapi perlu juga menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan. Hal ini menjadikan pengurusan Islam cukup berbeza dengan sistem pengurusan konvensional yang hanya berasaskan kebijaksanaan akal manusia yang terbatas dan terhad tanpa panduan wahyu. Natijahnya, lahirlah satu sistem yang sentiasa wujud berbagai kelemahan kerana fikiran manusia
terbatas. Ciri-ciri pengurusan Islam yang kedua ialah selaras dengan hukum syarak. Kesemua aspek pengurusan Islam melibatkan aktiviti yang dibenarkan dan diluluskan oleh syarak. Hal ini merupakan sebahagian daripada standard yang ada dalam sistem pengurusan Islam secara berkekalan di seluruh dunia sejak dari awal kedatangan Islam. Bahkan, sebarang aktiviti yang diharamkan oleh syarak adalah ditegah sama sekali untuk penglibatan. Pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan negara bebas dan bersih daripada sebarang kegiatan haram dan melanggar hukum syarak seperti perjudian, minum arak, pelacuran dan penipuan. Antara tindakan tegas yang boleh dilakukan untuk membanteras sebarang kegiatan ini adalah dengan melaksanakan tindakan pantas melalui pemantauan dan penguatkuasaan bersepadu dan serta bersama-sama agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia terhadap pengusaha yang menyalahgunakan lesen premis untuk tujuan perjudian. Kesimpulannya, sebagai seorang Islam yang bertanggungjawab, kita hendaklah berusaha untuk mengawal nafsu daripada membuat sebarang kejahatan dan perkara yang mungkar supaya hidup sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Dan akhir sekali, ciri-ciri pengurusan Islam ialah berdasarkan acuan dan nilai sendiri. Telah menjadi lumrah dalam kehidupan manusia untuk meniru sesuatu benda yang baharu daripada orang lain kerana ianya cukup baik jika dapat melakukan perkara yang sama. Peniruan yang membetul-tuli selalunya membawa kepada lebih banyak kegagalan pada penghujungnya. Malahan, mencuri hasil kerja orang lain merupakan suatu tindakan yang tidak adil kerana mengambil hak orang lain. Pemikiran pengurusan konvensional sudah tentu berteraskan kepada anti-agama iaitu fahaman sekular melakukan pemisahan antara agama dan kehidupan. Sekiranya hendak diterima pakai, ianya harus melalui pelbagai bentuk tapisan dan penyaringan. Oleh itu, alternatif yang terbaik ialah dengan memilih sistem yang pengurusan Islam mengikut acuan dan kacamata Islam itu sendiri kerana ia bukan hanya sumber yang tidak diragui kesahihan dan kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Almina binti Mat Sani. Hari ini saya akan membincangkan tentang kajian literatur iaitu pengurusan kepimpinan, pengurusan risiko, pengurusan pemasaran dan juga pengurusan kewangan. Saya akan mulakan dengan pengurusan kepimpinan. Okey, pengurusan kepimpinan ini merupakan keupayaan untuk memimpin. Ia merupakan antara komponen yang penting untuk bina kekuatan organisasi agar dapat mencapai matlamat dan juga objektif organisasi tersebut. Bahkan konteks ini juga dipertanggungjawabkan untuk mentadbir. Tetapi bukan sahaja untuk mentadbir semata, ia juga dalam bentuk kumpulan, malahan mengawal panca indera buat diri sendiri agar dapat mentaati Allah SWT. Mengaplikasi kriteria ini juga dapat diikuti melalui kriteria Nabi Muhammad SAW yang juga membantu tadbir urus pentadbiran yang dipermudahkan bagi memperoleh manfaat yang baik sesebuah organisasi. Bahkan kriteria pemimpin yang baik jadi pendorong kepada kelancaran dalam organisasi. Selain itu, pemilihan pemimpin juga mempengaruhi perjalanan organisasi tersebut. Baiklah, kini saya akan membincangkan tentang pengurusan risiko. So, pengurusan risiko ni adalah kebarangkalian mendapat urusan yang tidak menepati jangkaan dalam organisasi. Pengurusan ini merupakan proses untuk mengumpul maklumat, untuk membuat keputusan demi meminimumkan risiko. So, menurut perspektif Islam, risiko ini merupakan perkara ataupun keterdedahan terhadap bahaya, begitu juga dengan kemusnahan. Justeru pengurusan risiko ni dalam syariah juga wujud demi mengelakkan sebarang ketidakpatuhan terhadap syariah. Pengurusan risiko ini ditangani dengan melalui beberapa cara supaya tahap kerugian ataupun kemungkinan kerugian
yang terjadi dapat dikurangkanlah. Pengurusan risiko haruslah dititikberatkan dalam sesebuah organisasi kerana ia melibatkan pemegang kepentingan yang pelbagai. Seterusnya saya akan membincangkan tentang pengurusan pemasaran. Pengurusan pemasaran ini adalah mengacu kepada aktiviti yang dilakukan oleh organisasi dalam mempromosikan jualan ataupun produk dalam sesuatu organisasi. Ini merupakan proses yang ringkas dalam membantu mempromosikan produk pada khalayak sasaran agar pasaran lebih berjaya daripada sebelumnya. Perihal pengurusan ini juga perlulah adil dan juga saksama agar tak terdorong kepada implikasi yang negatif, iaitu seperti menjumpang kepada kerugianlah dalam organisasi. Pengurusan pemasaran yang tak bercanggah dengan hukum syarak agar tak memudaratkan rohani serta moral khalayak sasaran. Lebih lagi buat yang beragama Islam. Prinsip pemasaran yang betul diaplikasikan supaya dapat melancarkan pengurusan pemasaran organisasi. Justru pengurusan pemasaran mengikut hukum syarak akan menjamin kekayaan yang lebih lumayan. Hari sekali saya akan membincangkan tentang pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ini berfungsi untuk memperoleh keuntungan perbelanjaan, tunai dan juga kredit agar dapat mencapai matlamat dan juga objektif dalam organisasi. Individu yang berpengetahuan dan berkemahiran yang diperlukan untuk menguruskan kewangan agar perancangan yang lebih rapi dapat diterapkan. Pengurusan kewangan mengikut perspektif Islam dapat menjamin pengurusan aliran tunai dengan lebih telus dan terurus kerana mematuhi undang-undang dalam agama Islam. Pengurusan kewangan yang berjaya dapat menghindari daripada unsur-unsur haram dalam kewangan. Pengurusan kewangan yang telus memudahkan organisasi untuk mengetahui hala tuju kewangan tersebut. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab ke atas kewangan organisasi perlulah menguruskan sebaiknya agar organisasi memperoleh faedah daripada kepentingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Syakira binti Khairul Anwar dan saya akan membincangkan tentang topik perbincangan. Di bawah tajuk topik perbincangan ini, saya akan menerangkan juga tentang latar belakang organisasi UR by Switch. Jadi, orang sumber yang telah ditemubual oleh kami bernama Encik Muhammad Hanif. Latar belakang Encik Muhammad Hanif ialah sebagai person in charge di UR by Switch. Kami turut ajukan soalan, apakah fungsi person in charge di UR by Switch ini? Jadi, Encik Muhammad Hanif hendaklah melayani kehendak customer dengan menjadikan perkhidmatan sebaiknya, seterusnya memberi penerangan tentang gadget-gadget yang telah dijual. Selain itu, kami turut ajukan soalan, berapa lamakah tempoh perkhidmatan Encik Muhammad Hanif di UR by Switch ini? Encik Muhammad Hanif telah bekerja selama 2 tahun 5 bulan. Seterusnya, hasil dapatan kajian kami ialah perkhidmatan yang disediakan oleh UR by Switch adalah menjual telefon dan aksesori telefon, dan kebanyakan produk yang dijual ialah daripada jenama terkenal iaitu produk Apple. Kami turut ajukan soalan, berapakah bilangan pekerja di UR by Switch ini? Encik Muhammad Hanif menyatakan bahawa terdapat 3 orang pekerja sahaja di UR by Switch Seremban. Dan masa beroperasi UR by Switch ini ialah daripada 10 pagi hingga 6 petang. Tambahan pula, kami telah ajukan soalan kepada Encik Muhammad Hanif, apakah sejarah penubuhan UR by Switch ini? Jadi, Encik Muhammad Hanif menyatakan bahawa UR by Switch ini merupakan kedai retail yang menjual produk Apple. UR by Switch yang pertama telah dibuka di Penang dan terus membesarkan cawangan mereka ke sekitar Malaysia. Dan apakah visi dan misi UR by Switch ini? Yang pertama ialah untuk menjadikan produk Apple lebih mudah diakses di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat. Dan yang kedua, ingin memperkenalkan lagi teknologi yang hebat kepada seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya, kita akan beralih kepada apakah proses organisasi membuat keputusan. Di bawah tajuk ini terdapat 2 elemen. Yang pertama iaitu pengurusan kepimpinan dan seterusnya pengurusan risiko. Saya akan mulakan dengan pengurusan kepimpinan. Berdasarkan hasil dapatan kajian kami, organisasi UR by Switch membuat keputusan dengan melakukan perbincangan bersama ataupun dikenali sebagai syura dalam kalangan pekerja UR by Switch.
Perbincangan ini sering dilakukan untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau untuk menentukan sesebuah keputusan. Berdasarkan Encik Muhammad Hanif, beliau menyatakan bahawa perbincangan ini dibuat secara fizikal atau di atas talian. Seterusnya, kami turut ajukan soalan kepada Encik Muhammad Hanif. Adakah kebajikan pekerja Muslim terjaga? Jawapannya ialah kebajikan mereka sangat terjaga. Pekerja Muslim diberikan ruang dan masa untuk mendirikan solat dan mereka turut diberikan kebenaran untuk berpuasa. Hal ini kerana bagi pihak organisasi UR by Switch, mereka menyatakan bahawa dengan berpuasa, ia tak akan mengganggu rutin mereka sebagai pekerja di UR by Switch. Seterusnya, apakah perancangan masa pendek dan masa panjang pihak organisasi UR by Switch? Perancangan masa pendek mereka ialah untuk mencapai target jualan minimum iaitu sebanyak RM200,000 hingga RM300,000 sebulan, dan perancangan masa panjang mereka adalah untuk mencapai target jualan maksimum iaitu sebanyak RM1 juta sebulan. Seterusnya, kita akan beralih kepada pengurusan risiko. Di bawah tajuk ini, kami telah mengajukan beberapa soalan. Yang pertama ialah apakah yang akan dilakukan sekiranya berlaku risiko kemalangan? Berdasarkan orang sumber kami, Encik Muhammad Hanif menyatakan bahawa pekerja dinasihatkan untuk menelefon manager untuk tindakan selanjutnya sekiranya berlaku apa-apa risiko kemalangan. Seterusnya, kami turut bertanya, adakah peti pertolongan kecemasan disediakan? Jawapan Encik Muhammad Hanif ialah first aid kit telah disediakan di dalam stor kedai. Ini bagi memudahkan para pekerja untuk merawat diri ketika sekiranya berlaku kemalangan kecil semasa berada dalam premis kedai. Seterusnya, kami turut mengajukan soalan seperti adakah insurans disediakan? Organisasi menasihati para pekerja untuk memiliki plan insurans sendiri, namun pihak organisasi turut menyediakan insurans tambahan. Seterusnya, kami juga ajukan soalan adakah kemudahan cuti sakit disediakan? Berdasarkan orang sumber kami, kemudahan cuti sakit disediakan dan ia sangat mudah untuk didapati. Akhir sekali, soalan yang diajukan ialah apakah persediaan organisasi UR by Switch sekiranya berlakunya bencana alam? Jawapan orang sumber kami ialah tiada persediaan yang dilakukan oleh pihak organisasi UR by Switch. Hal ini kerana UR by Switch menjual barangan-barangan yang terkenal seperti jenama Apple dan Realme. Hal ini akan menyebabkan urusan pembelian daripada customer tidak akan pernah putus kerana brand ini sangat well known. Tambahan pula, Encik Muhammad Hanif menyatakan bahawa organisasi UR by Switch dapat berjalan seperti biasa sekiranya berlaku bencana banjir ataupun COVID-19. Hal ini kerana UR by Switch dapat menjalankan proses jual beli bersama customer di atas talian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syed Ahmad dan saya akan menerangkan tentang bagaimana proses organisasi membuat keputusan dari segi pengurusan pemasaran. Kami telah menunjukkan 3 item kepada orang sumber tersebut untuk mendapatkan maklumat. Antara item pertama ialah bagaimanakah organisasi tersebut membuat pemasaran terhadap perkhidmatan yang disediakan. Hasil mendapati bahawa organisasi tersebut menggunakan platform media sosial sebagai salah satu inisiatif untuk mengiklankan produk mereka. Contohnya, mereka menggunakan Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain lagi untuk mendapatkan sasaran mereka. Hal ini diberkatakan sedemikian kerana masyarakat zaman sekarang lebih tertarik kepada media sosial berbanding cara-cara tradisional yang lama. Oleh itu, strategi pemasaran di media sosial merupakan satu inisiatif yang terbaik untuk mengiklankan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Selain itu, item kedua menunjukkan elemen-elemen yang diambil kira dalam menyediakan iklan tersebut. Antara elemen yang diambil kira ialah mereka mengenal pasti sasaran mereka. Organisasi tersebut lebih mensasarkan kepada golongan-golongan yang mampu untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh mereka, seperti contoh golongan atasan dan juga golongan pertengahan. Selain itu, mereka juga mengambil elemen-elemen yang terbaik untuk menyediakan videografi dan juga gambar iklan demi menarik pelanggan sasaran mereka. Organisasi tersebut juga menggunakan gambar dan video yang bersesuaian dan relevan berdasarkan apa yang mereka ingin mengiklankan.
Seterusnya adalah dari segi pengurusan kewangan. Terdapat 3 item yang ditunjukkan kepada orang sumber. Antara item yang pertama adalah bagaimanakah pembayaran gaji kepada pekerja. Kebiasaannya, gaji pekerja yang berada di organisasi tersebut dibayar mengikut gaji minimum iaitu RM1,500. Akan tetapi, jika pekerja yang mempunyai kelayakan dan pengalaman bekerja yang banyak, berkemungkinan untuk kenaikan gaji itu ada untuk diberikan kepada pekerja-pekerja tersebut. Selain itu, orang sumber juga mengatakan bahawa orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut boleh mendapati sehingga RM5,000 gaji yang akan diperuntukkan kepada mereka. Seterusnya, soalan yang ditujukan adalah bagaimanakah organisasi menguruskan kewangan dengan baik. Setiap organisasi mempunyai cara tersendiri dalam menguruskan kewangan mereka supaya mendapat capai objektif kewangan mereka. Bagi organisasi yang dipilih oleh kami, orang sumber mengatakan bahawa setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan akan diambil kira setelah tamatnya waktu perniagaan ataupun waktu bekerja. Sebagai contoh, pelanggan yang menggunakan kad kredit dan kad debit akan dikira dan dimasukkan ke dalam slip bank. Begitu juga dengan pelanggan yang menggunakan tunai. Dan terakhir yang ditujukan adalah adakah organisasi ada membuat sebarang sumbangan kepada pihak-pihak tertentu seperti rumah anak yatim ataupun kepada orang awam. Menurut orang sumber, organisasi tersebut tidak melakukan sebarang sumbangan akan tetapi melakukan beberapa kerja sukarelawan. Nilai Islam dalam pengurusan organisasi. Dari segi agama, organisasi tersebut tidak meletakkan sebarang halangan kepada orang Islam untuk melakukan solat atau menunaikan puasa. Dari segi nyawa, pihak organisasi tidak menyediakan sebarang insurans akan tetapi menyediakan beberapa perkhidmatan first aid kit yang akan disediakan di setiap store. Dari segi menjaga akal, pihak organisasi mengambil inisiatif yang besar dan sangat mengambil berat tentang pekerjanya. Menurut apa yang dikatakan oleh orang sumber, latihan kepada para kerja akan diberikan demi meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. Dari segi menjaga keturunan pula, tiada pergaulan bebas yang dilakukan oleh pekerja-pekerja di organisasi tersebut. Dan akhir sekali, dari segi menjaga harta, pihak organisasi masih menjaga setiap pekerja dengan menjaga gaji mengikut kelayakan mereka dan adil. Sebarang penyelewengan wang ataupun rasuah tidak diamalkan dalam organisasi tersebut. Cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh orang sumber adalah supaya organisasi tersebut menghasilkan produk yang mengikut zaman dan juga menghasilkan produk yang teknologi age friendly supaya setiap lapisan masyarakat dapat menggunakan produk mereka. Sumber juga mencadangkan bahawa supaya organisasi tersebut meningkatkan mutu perkhidmatan mereka dengan memegang konsep customer first ataupun customer always right supaya dapat menarik lebih lagi pelanggan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan kajian ini, pengurusan bermaksud aktiviti perancangan dan panduan suatu organisasi yang merupakan suatu unit sosial antara manusia, bekerjasama untuk mencapai matlamat organisasi. Pengurusan Islam merujuk pada dalil nakli dan akli, ingin mencapai kejayaan duniawi dan urawi serta mengamalkan sistem syura yang tidak bercanggah syarak. Pengurusan konvensional pula merujuk logik dan pengalaman, ingin mencapai keuntungan duniawi semata-mata serta membuat keputusan mengikut kreativiti tanpa batas. Oleh itu, sistem pengurusan Islam jauh lebih sempurna berbanding sistem pengurusan yang lain kerana ia bersifat syumul dan lengkap daripada pelbagai aspek seperti jasmani, rohani dan kepentingan sejagat. Etika profesional yang perlu diterapkan dalam diri pekerja. Kepribadian dan sikap yang baik adalah salah satu etika yang penting dalam bidang profesionalism. Individu yang mempunyai kepribadian yang mulia dan sikap yang positif ini semestinya bertanggungjawab menghormati orang lain dan memberikan kerjasama ketika bekerja. Elemen tazkiyah dapat memperkuat rohani pekerja di organisasi tersebut, malah memelihara jati diri ketika sedang sibuk menguruskan dunia. Ia juga dapat menjaga hubungan dengan pencipta dan sesama manusia. Pekerja perlu melatih rohani yang sempurna dan mempunyai prinsip yang teguh mengikut syariat. Hal ini akan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.